Okey. Jadi kita dah fahami macam mana dengan kita disuruh untuk mejam mata tu, kalau umpamanya menambahkan kekhusyukan, dibolehkanlah, tapi sebaiknya kita buka mata. Itulah ceritanya kan kalau mengenai memejamkan mata. Dan sekarang ini kita masuk pada mengangkat tangan semasa takbiratul ihram. Tiada khilaf di kalangan 4 mazhab tentang elok dan sunat mengangkat tangan semasa takbiratul ihram. Jadi dia elok dan sunat, bukan wajib. Yang wajibnya Allahu Akbar, ya. Itu yang rukun dia. Kata-kata tu Allahu Akbar tu rukun qauli. Tapi mengangkat tangan tu hukumnya adalah sunat dan elok. Ia disunatkan berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Darul Qutni. Demikian juga hadis Al-Bara bin Azib riwayat Ahmad dan Darul Qutni. Selain itu hadis yang dianggap penting juga ialah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyebut, disebutkannya hadisnya di sini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaftataha shalah. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah baginda yarfa'u yadaihi mengangkat kedua tangannya hazwa ke arah atau searah dengan mankibaihi dua bahunya. Searah dengan dua bahunya. Baginda sallallahu alaihi wasallam ke paras bahunya, ya. Izaftataha shalah, apabila nak memulakan solat. Jadi takbirnya memang dia angkat tangan, ya, sampai bahu. Itu Rasul buat macam itu, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Itu dia yang Ibnu Umar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada dalam buku sahih dia. Jadi hadis ni hadis sahih, ya. Hadis yang sahih yang boleh kita terima sebagai dalil atau sebagai landasan daripada hukum. Jadi Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya kalau nak ketika memulakan solat. Bagaimanapun kaedah itu bukanlah satu-satunya cara yang pernah disebut dalam hadis. Justru itu semua kaedah mengangkat tangan berikut boleh diamalkan. Iaitu mana yang boleh, macam mana cara mengangkat tangan tu. Ada beberapa cara sampai di mananya. Ini boleh kita amalkan. Ikut yang kita yang sesuai dengan kita lah. Satu, mengikut mazhab Syafi'i dan Maliki. Sama, ya. Syafi'i dan Maliki, mereka berpegang kepada hadis Ibnu Umar di atas dan hadis Abu Hamid, riwayat Bukhari juga dan lain-lain kecuali Muslim, dan Ibnu Amru bin Abu Hurairah. Ini bermakna dua mazhab ini berpandangan bahawa tangan diangkat ke paras bahu dengan jari-jari separas awal telinga. Jadi jari-jari separas awal telinga, maknanya jari separas awal telinga ni. Jadi itu yang Fauziah tanya hari itu adalah siapa Kak Ju tanya, itu adalah untuk lelaki. Iyalah sekarang ni untuk lelaki dulu, ya. Jadi itu yang diamalkan oleh Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ya. Diangkat ke paras bahu dan tangan tu dekat ibu jari tu dekat ke arah telinga. Kemudian mazhab Hambali, mereka berpandangan bahawa seseorang boleh memilih sama ada untuk menuruti kaedah di atas ataupun mengangkat tangan tinggi ke paras telinga. Jadi nak di bawah kah, nak di sampai telinga kah, boleh saja, kata mazhab Hambali. Tapi kalau Syafi'i sampai paras telinga, ya. Berpandangan bahawa tangan diangkat ke paras bahu dengan jari-jari separas. Jadi tangan ni sampai bahu, jari-jarinya sampai ke paras telinga. Itu kata Syafi'i. Tapi kalau kata Hambali, boleh dipilih. Boleh dipilih mengangkatnya. Boleh dipilih antara
mengangkat tangan tinggi ke paras telinga. Ini berdasarkan hadis yang menyebut Nabi SAW dilihat mengangkat tangan ke paras telinga, iaitu hadis Wail. Wail yang berbunyi, annahu ra'a Nabi SAW, annahu bahwasanya dia, Wail berkata, dia melihat ra'a, wa annahu bahwasanya dia ra'a melihat an-nabiyya akan Nabi SAW, rafa'a yadaihi, dia angkat tangannya, hina dakhala fi shalah, ketika dia masuk nak solat. Kabbara, dia bertakbir, wasfa hamma min khiyala uzunai. Sampai di mana dia angkat tadi itu, iaitu mengangkat ketika merupakan cara, iaitu setentang dengan kedua belah telinganya. Jadi setentang dengan kedua belah telinga itu dia angkat. Itu dalil daripada Wail tadi. Jadi dia melihat Nabi SAW ketika memulakan solat, masuk nak solat, dia angkat tangannya setentang dengan telinga dia. Jadi itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi, mereka beristihad daripada pelbagai hadis yang terdapat dalam bab ini, bahawa ibu jari paras bawah cuping telinga. Itu kalau kalau Hanafi, ibu jari di bawah cuping telinga. Jadi macam inilah kira-kiranya, ibu jari di bawah. Ini ada yang sejajar, jari sejajar dengan telinga bahagian atas tu, itu yang tinggi. Tapi tidak ada yang tinggi macam tu ya. Tak ada yang melebihi daripada kepala tu, tak ada. Tapi arah-arah dengan kuping saja, dengan telinga saja. Jadi kalau mengikut Hanafi, ibu jari di bawah daripada telinga, ujung telinga yang paling bawah ni. Ibu jari di bawah itu tu. Itu mengikut Hanafi. Jadi kesimpulannya, ketiga-tiga cara ini mempunyai hadis yang menyokong. Ini bermakna tiga cara ini mempunyai dalil yang tersendiri dan tidak lari daripada tata cara solat baginda Nabi SAW. Sama juga, mungkin ada tinggi sikit, tapi itulah tata caranya tu, mengangkat tangan arah, ada yang sampai setentang dengan telinga, ada yang di bawah telinga, ataupun sampai di bahu dan jari di telinga. Jadi tak bertentangan katanya. Ketiga-tiga hadis tu tak bertentangan. Ketiga cara tu tidak bertentangan. Tidak lari daripada tata cara solat baginda Nabi SAW. Malah Imam Ibnu Qudamah menyatakan ia boleh dipilih. Boleh dipilih itu mukhayyar, ya. Mukhayyar maknanya boleh dipilih. Kalau mukhayyir yang memilih. Kalau mukhayyar, berbaris di atas ya-nya tu, maka itu adalah boleh dipilih. Jadi mana pun terserah. Justru semua orang Muslim berhak untuk menuruti mana-mana kaedah yang diistihadkan oleh mazhab-mazhab tadi. Bagaimanapun majoriti ulama berpegang kepada pendapat mengangkat tangan ke paras bahu sahaja. Jadi tengok apa, kalau kita mazhab Syafi'i macam mana, sampai bahu, kemudian jarinya sampai dekat dengan telinga. Tengoklah kepada mazhab kita. Kalau umpamanya kita mazhab Hanafi, macam mana, di bawah telinga, jari, di ibu jari. Jadi dia sebenarnya hampir sama aja. Cuba tengok di gambar tu. Ada yang dia cakap paras bahu saja. Paras bahu saja. Jadi macam ini, paras bahu saja tangan tu. Ada yang di atas. Jadi mana tiga cara mengangkat tangan. Tapi yang satu tidak ada dia bagi gambar. Di buku ibu-ibu dia bagi gambarkah yang ketiga tu? Tak ada. Dia gelapkan je gambarnya tu. Ada gambar ke tak? Ada gambar. Ada. Kalau di buku saya ni, yang pertama dan yang kedua ada. Yang ketiga dia kasi gelap je, tak ada. Dia blurkan je gambar tu. Jadi memang tak ada. Okey, jadi pilihlah mana-mana yang bersesuaian dengan kita lah. Keadaan tangan dan jari ketika mengangkat takbiratul ihram. Macam mana keadaan tangan kita? Jarinya tu.
Keadaan tangan dan jari-jari Nabi SAW disebut dalam hadis wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi' la yafriju bainaha wa la yadummuha. Wa kana dan adalah yarfa'uhuma, ia angkat keduanya mamdudah, iaitu dalam keadaan menegakkan jari-jarinya. Tidak membuka luas dan tidak pula menggenggamnya. Jadi dibeginikan jari, ya. Beginikan jari dan tidak dibuka luas macam ni, dan tak pula digenggam. Jadi jari 4 jari itu dirapatkan, yang satu ni memang jaranglah, tak boleh pula dirapat macam ni, ya. Jadi memang berdiri, kita luruskan tangan tu. Jangan jangan macam ni, ya. Jangan macam ini. Tangan diapakan macam dekat-dekat menggenggam tu, jangan. Jadi kena jari tu dibuka. Dibuka keempat jari itu, tapi tidak dirapatkan sangat dan tidak pula renggang. Sederhana je. Kemudian yang ibu jari memang lain lah kan. Okey. Jadi itulah dia. Kana yarfa'uhuma, adalah mengangkat baginda akan keduanya, itu tangannya itu mamdudatul asabi, tangannya diluruskan dan tidak jari-jarinya diluruskan, la yafrij, tidak merenggangkannya, bainahuma wala yadummuha, dan tidak pula menggenggamnya. Jadi tidak direnggangkan dan tidak digenggamkan, jadi diluruskan. Dah biasa dah kita buat tu. Kemudian ditengoknya di sini gambar 3 cara mengangkat tangan. Itulah yang 2 gambar tu kita dah nampak. Saya yang satu tak nampak. Imam Nawawi juga menerangkan bahawa telapak tangan adalah dalam keadaan menghadap kiblat ketika diangkat. Jadi telapak tangan yang menghadap kiblat, jangan macam ini. Allahu Akbar. Nak macam tu, ya, bukan macam tu, tapi telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Macam kita menyerah lah. Kita menyerah diri. Kita serah diri kepada Allah, maka tangan kita macam menyerah, ya. Okey, kemudian jadi tak boleh macam ini. Allah, tu tak boleh, ya. Miring tu ke mana arah telapak tangan kita. Telapak tangan mesti dihadapkan ke arah kiblat. Okey. Kemudian menerangkan bahawa telapak tangan adalah dalam keadaan menghadap kiblat ketika diangkat. Namun tiada sebarang masalah jika tangan tersebut tidak menghadap kiblat, kerana ia tidak termasuk dalam bab yang disepakati dalam hukum sunatnya. Tak ada, tapi memang sebaiknya lah menghadap ke kiblat, ya. Kalau mahunya nak menghadap kiblat macam mana? Macam inilah kan. Tak betul lah cara apa. Kerana dia adalah penyerahan. Kalau kita menyerah macam inilah. Kita angkat tangan tanda menyerah. Dikembangkan, dikedepankan tangan tu. Kemudian keadaan tangan dan jari. Itu dia tengok keadaan tangan dan jari. Yang pertama, tidak terlalu menggenggamnya. Yang kedua, tidak terlalu membukanya. Ya, tidak terlalu menggenggam dan tidak terlalu membuka. Kalau yang ini terlalu genggam kan, yang pertama tadi. Genggam ini dia yang ibu jari ini dibuka sikit. Okey, jadi itu dia cara mengangkat tangan, ya, cara mengangkat tangan tadi. Kemudian arah, dah tahu dah kita, boleh kita pilih umpamanya dia di arah bahu saja. Kalau umpamanya kita rasa kita ni perempuan, maka arah bahu je, tak boleh terbuka ketiak tu tak boleh. Kita buatlah. Jadi ini kita boleh pilihlah di antara yang 3 tadi. Naikkan sikit ataupun di bawah telinga tu. Itu. Kemudian dah selesai mengenai angkat tangan. Ada nak yang yang kurang faham mengenai angkat tangan ni? Kalau tak ada, kita teruskan kepada lafaz takbir tadi. Tak ada kan? Tak ada masalah kan? Semuanya okey je? Tak ada masalah. Semuanya okey sudah. Alhamdulillah, ya. Okey, jadi kita teruskan pada ucapan lafaz takbir Allahu Akbar dan cara sebutannya. Lafaz takbir ini yang rukun ini, yang mesti diucap dengan cara yang betul.
tiada khilaf bahawa Nabi SAW melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ketika takbiratul ihram banyak dalil yang menyebut tentangnya. Memang itu saja. Tak ada lafaz, walaupun ada nama-nama kebesaran yang lainnya bagi Allah, tetapi yang tetap dibaca adalah Allahu Akbar. Tak ada Allahul Azim. Tak ada ya. Allahu A'la, tak ada. Allahu Akbar. Tak ada lafaz lain yang diguna. Jadi tiada khilaf bahawa Nabi SAW melafazkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, banyak dalil yang menyebut tentangnya. Jadi akbar tu ra-nya tu mati. Allahu Akbar, sukun ra-nya ya. Jangan Allahu Akbaru. Tak boleh ya. Jadi Allahu Akbar. Adapun tentang cara melafazkannya, disyaratkan orang yang bersalat itu dapat mendengar lafaz takbirnya dan semua rukun qauliyahnya. Semua rukun qauliyah tu Allah, alifnya terdengar, lamnya terdengar, semua lafaz tu itu mesti didengar oleh telinga kita. Ya. Kita yang solat sendirilah. Kita yang solat mesti kita dengar lafaz Allahu Akbar. Walaupun kita solat berjamaah, yang imam Allahu Akbar, kita tak boleh diam je. Kita sendiri pun mesti takbir dan kita mesti dengar semua lafaz dari semua huruf demi huruf daripada kata-kata Allahu Akbar. Jadi alif, lam, ha. Kemudian baris di atasnya, sabdunya, semuanya kita mesti dengar dengan telinga kita kalau telinga kita normal. Tapi kalau memang telinga kita tak boleh dengar, itu lain pasal lah. Jadi kalau telinga kita normal, mesti boleh terdengar oleh telinga. Ya, kalau nak terdengar, tak sahlah takbir tadi. Jadi kita baca dengan secara sir saja tak boleh. Mesti didengar oleh telinga. Ya. Jadi demikianlah pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Jadi adapun tentang cara melafazkannya, disyaratkan orang yang bersalat itu dapat mendengar lafaz takbirnya dan semua rukun-rukun qauliyahnya. Rukun-rukun bacaan tu yang sabdunya, ya, yang panjangnya, pendeknya, semuanya tu mesti dia dengar. Kemudian juga tidak demikianlah pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, ya. Juga tidak dibenarkan untuk memanjangkan pada tempat yang tidak boleh panjang. Jangan dipanjangkan di tempat-tempat yang tidak boleh panjang. Tempat yang tak boleh dipanjangkan di mana dia? Ini dia bagi 3 tempat je. Tidak boleh memanjangkan pada lafaz bar tu. Allahu Akbar. Tak boleh macam tu. Ya. Hingga menjadi Allahu Akbar. Itu tak boleh ya. Barnya tu pendek je. Allahu Akbar. Akbar. Kerana tak ada panjangnya. Jadi, okey, kemudian tidak boleh memanjangkan pada akbar. Akbar. Akbar tu maknanya adakah dia besar? Itu persoalan. Jadi ada hamzahnya di sana tu menjadi kalimah istifham dia jadi. Ustazah tak dengar, Ustazah. Ya, tak dengar. Mungkin pasal jauh sikit. Okey, macam mana? Okey, dengar? Ada dengar? Dengar, Ustazah. Mungkin Ustazah. Okey, tadi tu saya terlalu menjauh daripada mic mungkin ya. Jadi Allahu Akbar. Jadi lamnya tu saja yang panjang. Allahu Akbar. Jadi tak boleh Akbar, tak boleh. Akbar pun tidak boleh. Kalau Akbar tu maknanya menjadi kalimah istifham ataupun tanda tanya. Ya. Allah itu besarkah? Itu makna dia kalau kita panjangkan di A-nya tadi. Kemudian tidak boleh pula memanjangkan di kata-kata Allah. Allah, tak boleh kita baca Allahu Akbar. Allah, kalau kita baca Allah tu, itu soalan juga. Adakah Allah itu akbar, besar? Jadi berubah makna dia dengan berbeza tempat panjangnya tu maknanya jadi berubah. Jadi jangan
dipanjangkan di tempat-tempat yang tak patut panjang, ya. Walaupun umpamanya kita dalam mengaji macam-macam lah, tetapi ketika Allahu Akbar, di mana Allah tu saja yang panjang, yang lainnya tidak panjang. Walaupun umpamanya dalam azan kah, dalam iqamat kah, tidak dibolehkan juga memanjangkan tempat yang tidak panjang tu. Okey, jadi lafaznya Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu tak boleh. Allahu Akbar. Kerana ada juga orang dengar azan kadang-kadang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Allahu Akbar. Tak ada waw di sana. Jangan lidah saya dah terbiasa, kena belajar betul-betul Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh. Tak ada waw, ya. Allahu Akbar. Okey, kemudian dah selesai dah dengan lafaz takbirnya. Ni lafaz takbir dah selesai, dan juga mengangkat tangan tu pun sudah selesai. Sekarang mendakap tangan ketika berdiri. Di mana kita nak letakkan tangan kita ketika kita berdiri membaca dalam baca lafaz Al-Fatihah dengan surah. Di mana kita nak letak tangan. Okey, mendakap, ya, mendakap, didakapkan. Mendakap tangan ketika berdiri. Selepas kita melakukan takbiratul ihram, kedua-dua belah tangan kita hendaklah didakapkan. Bagaimanapun para ulama telah bersepakat bahawa tiada sebarang dalil yang mewajibkan kedudukan tangan seumpama ini, dan ia bukanlah rukun maupun syarat sah solat. Ia hanyalah sunat saja menurut beberapa mazhab. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan macam mana kedudukan tangan tu letaknya tadi. Karena kalau kita lihat, bila kita pergi Makkah, kita lihat ada orang, ada mazhab, tak salah mazhab Maliki, ya. Bagian kalau di Libya, saya masa di Libya dulu, orang selepas takbir tu tangannya letak je bawah, turun je tangannya, dia tidak dakap tu. Dia tidak dakap. Kerana hukumnya tu tidak ada syarat sah salat dan tidak ada rukun. Jadi perkara ni perkara sunat saja. Jadi tidak payah kita pertikaikan. Dia nak kata kita nak dakap tangan, dakap. Kalau nampak orang tak dakap tangannya, itu terserah dia. Kerana itu adalah cara dia. Ada dalil dia. Cara dia sendiri. Jangan kata kerana salat kau tak sah. Dia bukan syarat sah salat. Dan dia bukan termasuk rukun salat mendakap tangan tu. Yang rukun salatnya tu takbirnya tu. Kemudian letak tangan selepas tu, itu perkara sunat je. Jadi macam mana cara mendakap tangan tadi? Dan ia bukanlah rukun maupun syarat sah solat. Ia hanyalah sunat saja menurut beberapa mazhab. Bukan semua mazhab mengatakan sunat. Hujah mereka kerana dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW mengajar seorang lelaki yang teruk cara salatnya, maka apabila Nabi SAW menyuruh lelaki itu solat semula dengan mengerjakan cara bersalat, Nabi SAW tidak pun menyebut tentang kedudukan tangan. Itu dalilnya. Jadi tidak ada mengenai kedudukan tangan, tidak ada disebut oleh Nabi, ya, macam mana kedudukan tangan. Maka ini membuktikan bahawa bukanlah perkara yang wajib. Demikianlah pandangan Imam Syaukani yang juga diutarakan oleh Syekh Atiyah Sakar dan lain-lain. Jadi tidak ada yang mewajibkannya tu, tak ada. Ya? Tak ada dalil kata Nabi menyuruh ada orang yang salatnya tak betul, suruh ulang oleh Nabi itu dia salat tak juga betul, maka Nabi ajarkan cara salat. Tak ada disebut pasal kedudukan meletak tangan tu. Jadi diajarkan takbirnya, baca ayat dengan tenang, itu dengan mutmainnah. Kemudian rukuknya mutmainnah, dengan apalah, dengan tamakninah, mutmainnah pula. Dengan tamakninah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rukuknya macam mana, sujudnya macam mana. Tak ada sebut pasal mengangkat tangan, ya. Jadi maka ini membuktikan bahawa bukanlah perkara yang wajib. Demikian pandangan Imam Syaukani yang juga diutarakan oleh Syekh Atiyah Sakar dan lain-lain.
Walaupun demikian, meletakkan tangan pada kedudukan sedemikian ialah salah satu sifat kebiasaan solat baginda Nabi SAW. Tapi Nabi letak tangannya di sini. Ada letak tangannya di perut dia. Maka sifat salat, tapi Nabi tidak ada menyebut pasal itu. Jadi benda tu adalah benda sunat saja. Dalil berdakap tangan. Apa dalilnya? Adakah ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi membuat macam itu? Berikut adalah beberapa hadis Nabi SAW yang menyebut tentang bentuk pergerakannya. Bukan Nabi yang bercakap ni, orang nampak pergerakan Nabi macam ini. Itu dalil yang dibuat oleh Nabi. Sahabat Nabi bernama Wa'il radhiyallahu anhu menggambarkan sifat solat Nabi dengan katanya, "Thumma wada'a yadahul yumna ala zahri kaffihi al-yusra warrasghi wassa'id." Thumma kemudian wada'a ia letakkan yadahu tangannya al-yumna yang kanan ala zahri kafihil yusra di atas punggung tangan yang kiri. Diletakkan tangan kanan di atas punggung tangan yang kiri. Warashu wassa'id, dan pergelangan dan awal dari pangkal lengan. Jadi pergelangan tangan dan awal dari pangkal lengan ini. Jadi macam inilah kedudukannya. Dia letak tangan macam ni. Tangan kanan di atas tangan kiri dan kemudian di awal pangkal lengannya. Di awal pangkal lengan. Jadi bukan macam ni ya. Bukan macam ni. Macam ni. Di awal pangkal lengannya. Warraski wassa'idi. Dan pergelangan dan awal pangkal lengan. Jadi di pergelangan dan di awal pangkal lengan. Okey, kemudian itu satu hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan yang bermaksud an Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud tadi daripada Buail, sekarang ini daripada Ibnu Mas'ud, annahu kana yusalli, bahwasanya dia adalah bersalat. Dia salat ya, annahu kana yusalli, beliau salat, sedang salat. Fawada'a yadahul yusra alal yumna, dia letakkan tangan kirinya, yang Ibnu Mas'ud tadi, dia letak tangan kirinya di atas tangan kanannya. Dia letakkan wada'a yadahul yusra alal yumna, dia letakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Fara'ahun nabi, maka Nabi melihatnya. Fawada'a yadahul yumna alal yusra, maka Nabi melihatnya dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi Nabi pergi ke sana, tengok dia salat sedang letak tangan kiri di atas tangan kanan. Nabi datang, Nabi ubah letak tangannya tu, diletak tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tadi Wail menampak Nabi macam ini, yang sekarang Nabi buat orang macam ini. Jadi tapi tidak ada disebut oleh Nabi pasal hukumnya, tidak ada. Tapi nampak orang letak tangan kiri di atas tangan kanan. Nabi pergi ke sana, maka diubah oleh Nabi kedudukan tangannya itu. Tangan orang yang sedang solat tu diubahnya, tangan kanan diletak di atas tangan kiri. Macam itu cara Nabi membetulkan. Bukan Nabi katakan salah tu, kamu tukar tangan kamu. Tak, Nabi ambil sendiri tangan dia, diubah oleh Nabi ya. Tangan orang yang salat tadi ya. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud sendiri yang sedang solat. Ibnu Mas'ud sedang salat, tangan kirinya di atas tangan kanan. Kemudian Nabi datang, nampak di Nabi ubah kedudukan tangan Ibnu Mas'ud itu. Kemudian daripada Wail bin Hujri berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah bersalat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, dan ia letakkan yadahul yumna, tangannya yang kiri, yang kanan, ala yadihil yusra, di atas tangannya yang kiri. Jadi yumna maknanya kanan ya. Yumna kanan. Jadi kalau ada nama orang yumna maknanya kanan dah tu. Kalau nama yusra tu ada dua makna dia. Satu bermakna kiri, yang satu lagi bermakna mudah ya, kemudahan.
Inna ma'al usri yusra. Tapi yusra yang kedua yang bermakna kemudahan tak ada huruf ya di belakangnya. Yusra tu kalau kiri yusra, kalau apa yusra. Jadi wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, maka dan dia letakkan, baginda letakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di dadonya. Di dado diletak oleh Rasul. Di dado dia. Bukan di perut ya, di dada. Ini ada gambarnya ni. Cara meletakkan dua tangan di atas dada, tetapi cara ini tidak lepas daripada kritikan. Kemudian meletakkan dua tangan di bawah dada. Itu pilihan mazhab Syafi'i. Di bawah dada mazhab Syafi'i. Tapi yang di atas dada tu itu tu ada dikritik oleh orang. Jadi maksudnya tadi itu maksud hadis tadi, aku bersalat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu diletakkan di atas dadanya. Itu riwayat hadis, riwayat daripada Khuzaimah. Hadisnya hadis sahih menurut Abu Daud. Hadis sahih menurutnya dan juga Abu Daud mengatakan sahih juga hadis ni. Okey, itu cara kedua. Kemudian ni daripada hadis yang kedua. Hadis kedua kata dia tu. Hadis kedua tu hadis ketiga. Hadis ketiga. Sekarang masuk hadis yang keempat. Yang keempat menyatakan daripada Abu Jarir, daripada ayahnya yang bermaksud, aku melihat Ali karramallahu wajhah. KWH karramallahu wajhah, makna dia Allah telah memuliakan wajahnya. Itu makna dia ya. Karrama karamallahu wajhahu, wajahnya, muka Ali tadi dimuliakan oleh Allah. Itu gelaran tu Ali lah. Aku melihat Ali karamallahu wajhah memegang tangan kirinya dengan yang kanannya di sendinya lalu diletakkan di sebelah atas pusatnya. Tangan kanan memegang sendi tangan kiri, letak di atas pusat. Di atas pusat, di tengah-tengah lah ni. Di tengah-tengah. Tapi ada yang kita letak di kiri sangat macam ini. Tak tahulah macam mana, dari manalah dalilnya, wallahualam. Mungkin ada lah di bawah tu dalil tu, tengok. Tak ada lah ke kiri sangat, orang letak di bawah, di atas pusat lah. Okay, jadi itu kata Ibnu Jarir ya, dia melihat Ali, bukan Nabi yang dilihatnya. Melihat Ali solat memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, kemudian dia letakkan di atas pusatnya. Tu yang dalil yang kelima daripada Ali karramallahu wajhah. Sekarang Ali sendiri yang meriwayatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain dan diletakkan di bawah pusat. Itu kata Nabi, bawah pusat pula. Tapak kanan tangan, telapak tangan diletak di atas telapak tangan. Berdakap tangan meletakkan di sebelah bawah daripada pusat. Hadis yang terdapat dalam bentuk ini adalah, nanti kita terus ya. Jadi sunnah Nabi SAW ialah, kata Ali, meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain dan diletakkan di bawah pusat. Kalau telapak tangan terletak macam inilah, bukan macam ini ya. Ini telapak tangan tak boleh. Letak di sini, letak di bawah pusat kata Ali. Tapi Ali sendiri buat letak di atas pusatnya yang nampak oleh orang lain. Ibnu Jarir nampak Ali buat letak di atas pusatnya. Tetapi Ali sendiri, sunnah Nabi katanya letak di bawah pusat. Di bawah lah sikit macam tu. Jadi kesimpulan daripada hadis-hadis di atas dan lain-lainnya, terdapat beberapa cara berdakap tangan.
Ada berapa cara berdakap tangan. Cara berdakap tangan dan meletakkannya di atas dada. Tu yang pertama tadi. Ya, nampak Nabi macam tu kata dia. Letak tangan kanan di atas tangan kiri, letak di atas dada. Macam ni. Ya. Tu yang pertama lah. Kamu ni adakah kita nampak orang macam tu? Jarangnya ya. Dan saya ada tengok orang perempuan macam ini. Tak tahulah dia tak apa. Mazhab lain mungkin saya nampak. Betul Ustazah, dekat Mekah banyak macam Ustazah buat. Ya, banyak tu mungkin mazhab lain lah. Mazhab lain ya. Ya. Kalau perempuan dia macam ini kata dia macam dia tutup nen-nen dia tu. Allahu a'lam lah. Tapi kita tak ada buat macam tu kan. Mazhab kita tidak buat macam tu. Tu mazhab mungkin ya, bagian daerah orang-orang Pakistan banyak macam tu nampak ya. Daerah Pakistan lah. Okey, ya, jadi yang pertama letak di atas dada. Yang kedua berdakap tangan dan meletakkannya di antara dada dan pusat. Antara dada dan pusat, maknanya di atas pusat lah. Di atas pusat. Antara dada ni pusat. Jadi letak macam di atas pusat. Tu cara kedua. Ia adalah pandangan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i letak di antara dada dengan pusat. Itu mazhab Syafi'i. Tadi yang di atas tadi mazhab lain ya. Kita mazhab Syafi'i yang manalah pilihlah. Tapi gunalah mazhab kita kan. Tu apalah kita nak pergi mencari-cari mazhab orang lain. Okey. Kemudian itu yang kedua ya, mazhab Syafi'i letak tangan di antara dada dengan pusat. Yang ketiga berdakap tangan dan meletakkannya di sebelah bawah daripada pusat. Hadis yang terdapat dalam bentuk ini adalah dhaif, hadis lemah ya. Hadis lemah menurut Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Ia adalah pilihan mazhab Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali. Bagaimanapun mazhab Hambali mempunyai lebih daripada satu pandangan. Ada Hambali, ada lagi pandangan lain, dan ada yang meletakkan di bawah pusat. Tapi cantik jugalah mazhab kita ya, antara pusat dengan dada. Imam Nawawi adalah salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i ya. Imam Nawawi menyatakan mazhab Hambali memberi pilihan daripada 3 cara tersebut. Manakala mazhab Maliki mempunyai 2 pandangan, iaitu diletak di atas dada atau meluruskan sahaja. Jadi kalau mazhab Maliki letak sini atau lurus. Tapi kalau Hambali dan kalau katanya mazhab Hambali 3 pilihan. 3 pilihan. Jadi boleh dia letak di atas, boleh di antara pusat dengan dada, ada di bawah dada. Jadi Hambali boleh mana-manalah 3 cara. Tetapi kalau mazhab Maliki banyak yang kita tengok dia luruskan ya. Ada tak tengok di Makkah orang luruskan tangan je? Ada kan? Ada di Makkah ada. Kalau kita nak pergi pun kita tengok di dalam TV, mereka yang solat sudah takbir dia luruskan saja tangan dia. Jadi dia tak ada letak dekat di dada dia ya. Turut lurus sahaja. Jadi mazhab Maliki mempunyai 2 pandangan, iaitu letak di atas dada atau meluruskan sahaja tangannya. Jadi dia pilih 2. Pendirian mazhab Hambali dijelaskan lagi oleh Imam Abu Qudamah dengan menyatakan bahawa cara letak kedua tangan adalah bebas. Kalau Hambali mengatakan bebas. Nak letak di mana? Di atas dada kah, di antara pusat dengan dada kah, ataupun di bawah pusat pun boleh juga. Dia kata adalah bebas ya. Dengan menyatakan bahawa cara letak kedua tangan adalah bebas, dipilih daripada cara-cara tersebut kerana semuanya mempunyai dalil. Ada dalil, ada Nabi nampak, ada Ali buat macam tu, ada Ali mengatakan Nabi mengatakan macam ini, maka semuanya itu dipilih oleh Hambali, boleh pilih mana-mana yang nak, kata dia, terserah. Jadi walaupun terdapat pelbagai hadis yang menunjukkan pelbagai cara, majoriti ulama beristihad bahawa sunat meletakkan tangan di atas dada atau berada di antara pusat, di atas dada atau berada atas pusat.
Jadi maknanya antara dada dengan pusat ataupun di atas, itu disunahkan. Ia berpendapat Sa'id bin Jubair, Imam Ahmad bin dan Imam Malik dalam satu riwayat, dan juga Imam Syafi'i. Jadi disunahkan letak di atas dado ataupun antara pusat dengan dado. Itu dia disunahkan, kata dia. Bagaimanapun mazhab Syafi'i memilih pandangan supaya meletakkan tangan dengan berdekap di antara dada dan pusat. Diulangnya lagi. Tadi dia cakap macam tu, tapi sekarang dia ambil kesimpulan bahwasanya mazhab Syafi'i meletakkan tangan, lebih memilih letak tangan antara dado dengan pusat, bukan letak di atas. Walaupun boleh di atas, kata dia, tapi dia lebih memilih letak di bawah. Ya, kalau di atas memang susah jugalah sikit kan. Dado relaxnya macam mana lah. Jadi macam ini, tenang kita solat macam ini. Kesimpulan, setelah meneliti dalil-dalil dan pandangan para ulama berdasarkan kaedah yang mengeluarkan hukum yang benar, pada hemat penulis adalah bebas untuk memilih sama ada meletakkan tangan di atas dada atau meletakkannya di antara dada dan pusat. Walaupun demikian, sesiapa yang ingin memegang pendapat yang lain, ia terpulang kepada mereka dan keyakinan ilmu yang ada pada mereka. Terserahlah. Mana dia tak ada akan merosakkan salat, tak ada. Tapi penulis lebih memilih letak di antara dado dengan pusat, kata dia. Syekh Atiyah menyebut bahawa hikmah meletakkan tangan di atas dada kerana di dalam dada terdapat anggota yang penting yang termulia bagi manusia, iaitu hati. Menurut kebiasaannya, apabila seorang sayang sesuatu barangnya, maka ia akan menjadikannya di bawah kawalan dan jagaan tangannya. Kerana di dalam tu ada hati, jadi dipelihara hati itu dari luar. Itu kata Atiyah, ya. Syekh Atiyah. Kerana hati di dalam tu ada hati itu mesti dijaga. Kita sayang dengan hati tadi, maka diletakkanlah tangan di atas tu, kita jaga hati kita, katanya. Faham kan apa pandangan dia atau apa alasan dia meletak tangan tu di atas? Ya, dia pilih meletak di atas. Jadi untuk menjaga hati. Jadi kalau umpamanya jaga jantung kita, degup jantung. Jadi tapi kalau Syafi'i letak di bawah antara dada dengan pusat. Okey. Dia akan menjadikannya di bawah kawalannya. Bagaimanapun Syekh Atiyah Sakar mentarjihkan pandangan yang meletakkan tangan kanan di atas kiri di sendi tangan kiri, lalu diletakkannya di bawah dada dan di atas pusat. Dia sendiri, walaupun dia cakap macam tu, tapi dia sendiri letak tangan kanan di pergelangan tangan kiri, kemudian letak antara dada dengan pusat. Dia pilih juga yang mazhab yang Syafi'i, yang Imam Nawawi cakap. Tapi dia katakan orang pilih letak di dada kerana di sana ada hati itu perlu dijaga di bawah kawalan kita. Tetapi dia sendiri pun letak tangan dia antara dada dengan pusat. Itulah dia yang saya Atiyah tadi. Ya. Ada macam Wahabi, macam Wahabi, betul kan? Apa? Letak tangan atas pahaman Wahabi. Bukan pahaman Wahabi sebenarnya, mazhab Maliki. Mazhab orang Maliki ni begini, ya. Maliki ni adanya di Makkah. Maliki ni adanya di Makkah. Ya, dia negeri yang ditempuh oleh Imam Malik ini adalah negeri Makkah dan Madinah saja. Ya, dia disebut dengan Imam Al-Haramain. Dia hanya beredar antara Makkah dengan Madinah saja, ya. Jadi itu pahaman Imam Malik. Mazhab Maliki banyak ada di Makkah, di Madinah, di Libya dan ada beberapa negeri Arab yang lain. Dan Wahabi ini dia ada di Makkah. Tu makawan dia cakap, orang cakap Wahabi, tapi orang tak tahu macam mana sebenarnya pahaman Wahabi tu, ya. Pahaman tu bukan dari segi cara salat macam tu. Wahabi dia pahaman yang lain. Jadi cara salat yang macam tu Imam Malik, kata dia. Imam Malik
mazhab Maliki. Jadi Maliki ni memang ada di Makkah. Jadi nampak dia orang Imam Wahabi pun ada di Makkah. Imam Wahabi ni ada imam yang hebat, tapi ada tersilap lah, dia tersilap tak apa. Adalah penyebabnya, maka dia buat satu kumpulan yang kumpulan tu sikit berlain daripada yang diapakan oleh sunnah Nabi. Itu yang Wahabi tu. Dulu dia orang terkenal betul, orang terkenal, orang yang hebat. Tahu dia mengenai hadis-hadis semuanya ni. Tapi pahamannya tu dah kena ada masalah lah, ada masalah dia. Kerana pahaman itu banyak yang menyalahi daripada apa yang ada dalam mazhab kita. Jadi sekarang ni bukan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana adalah sesatnya sikit. Jadi mungkin boleh jadi kerana dia orang masuk Imam Malik, maka dia solatnya ikut Imam Malik, dia letak di atas dada, bukan pahaman Wahabi, tidak ya. Jadi orang yang letak tangan di atas dada tu, kalau kita lihat, jangan kita tuduh dia mempunyai pahaman Wahabi. Tidak, itu adalah mazhab Maliki. Tapi mungkin Wahabi pun menggunakan cara macam tu juga. Jadi orang kita yang tak faham, masa nampak macam tu, kerana dia berasal daripada Makkah, orang Wahabi kata dia. Jadi kita janganlah cepat menuduh ya. Kerana kadang-kadang pahamannya tu bukan pahaman Wahabi. Pahaman dia mengikut mazhab Imam Malik. Tapi orang Wahabi pun ikut Imam Malik juga. Jadi dia cakap paham Wahabi. Ya, kadang-kadang orang menuduh orang Wahabi ni, kadang ada bahaya juga tau. Ada bahaya. Kerana nanti kalau kerajaan kita tahu dituduh orang Wahabi macam tu, kerajaan ambil tindakan pada dia. Macam saya pernah lah jadi korban. Saya biasalah mengajar macam ini. Pahaman yang ada dalam ada orang yang mengatakan janganlah ikut ustazah tu, dia orang Wahabi tu, kata dia. Saya cakap, di manalah letak Wahabi? Siapa Wahabi tu? Tahu tak? Tahu tak apa pahaman Wahabi tu? Dia cakap dia Wahabi tu, katanya. Ada tu, adalah dia bagi tahu orang lain jangan ikutkan ustazah tu kerana dia pahamannya pahaman Wahabi. InsyaAllah ya Tuhan ya. Jadi ya, tapi biarlah kita abaikan saja. Tak ada saya Wahabi pun saya tidak tahu. Ya. Tapi lama-lama saya selidik, yang Wahabi itu pahamannya menyeleweng daripada pahaman yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tak ada ikut yang itu. Yang kitab fikih yang saya guna fikih Syafi'i. Al-Quran yang saya guna untuk tafsir, yang guna tafsir Al-Azhar. Akidahnya akidah Islamiah di mana lah letak Wahabinya? Saya pun tak tahu apa alasan orang menuduh saya Wahabi, itu pun tak tahu. Okey, tak apalah, itu biasalah tu dalam cabaran dalam hidup ni kan. Tak apa. Jadi jangan, bukannya Wahabi, pahaman Wahabi yang letak tangan di dada, tapi itu ada pahaman Imam Malik. Kita dah belajar ni kan. Kalau sebelum ni kita tak tahu, jadi sekarang kita tahu ada pahaman macam ini. Jadi tapi walaupun Atiyah mengatakan di atas, tapi Atiyah tu sendiri pun letak di bawah. Jadi yang Imam Malik dia antara dua. Dia boleh letak di atas dada atau lepaskan tangan di bawah. Jadi bukan Wahabi ya, Imam Malik. Mazhab Maliki. Okey, sampai di situlah mengenai letak tangan tadi. Okey, jadi dia cakap kita masuk sikit lagi sebelum kita masuk pada membaca doa iftitah itu nanti, apapun pandangan yang dipilih kita mesti memahami sebaiknya bahawa ini ialah perkara cabang. Dia perkara cabang yang sememangnya terdapat perbezaan ijtihad. Kata orang ini macam ini, kata orang ini macam ini, tapi semuanya ada dibuat, mungkin ada dibuat oleh Rasul. Ada orang nampak Rasul buat macam itu. Jadi perbezaan ijtihad, kadang-kadang perbezaan dalam memahami hadis. Jadi justru Imam Ibn Qudamah dan Al-Maqdisi Al-Hambali mengingatkan kita dengan katanya, tidak harus ta'assub dengan satu pandangan. Khilaf dan bertengkar dalam hal luaran yang kecil seperti ini tanpa mementingkan khusyuk yang merupakan roh salat dan asas utama penerimaan Allah SWT adalah fenomena yang tidak sihat. Kalau kita bergaduh pasal letak tangan tu dan tidak menumpukan kepada kekhusyukan solat, itu maknanya suatu fenomena yang tak sihat, kata dia.
Jadi perkara ni perkara sunat, dia bukan jadi perkara asas di dalam ibadah solat kita. Jadi tak payah kita bergaduh. Siapa yang nak buat macam ini, buatlah, tidak menjadi masalah. Kerana kalau tak buat pun tidak akan merosakkan salat kita, ya. Tak akan mengurangkan pahalanya, tidak akan merosakkannya. Jadi kalau kita buat macam ini, masing-masing orang tu dia ada dalil. Dan orang yang membuat, yang punya pahaman macam tu bukan orang-orang macam kita, tetapi memang imam-imam mazhab yang ilmu dia kalau banding dengan ilmu kita, kita ni tak tahulah, sikit sangat. Seujung rambut, seujung jari pun tak ada ilmu kita, seujung kuku pun tak ada ilmu kita berbanding dia hadis ayatnya hafal 30 juz, kemudian tafsirannya dia hafal, hadis dia hafal, mustalah dia, semuanya lah namanya imam mazhab. Kalau tak dijadikan dia imam. Jadi kita tak payah pertikaikan dia, kita hanya terima sahaja, kita pilih mana yang sesuai dengan mazhab kita. Jadi dan benda ini tak perlu kita ta'assub. Kalau tak masuk ini salah, tidak, ya. Ini benda yang sunat sahaja. Jadi buka pikiran kita, ya, buka pikiran kita untuk tidak terlalu ta'assub daripada mazhab kita. Orang buat macam itu, ya itulah mazhab dia. Jangan dia dipersalahkan. Kerana kalau kita salahkan, kau salah ni, bergaduh kita dengan dia. Mungkin dia lebih tahu daripada kita, kan? Mungkin dia lebih tahu daripada kita. Maka dari itu dia mengikut cara dia, tapi yang jelas ikut cara Rasulullah juga semua. Okey, itulah dia sampai meletak tangan mendekat tangan ketika solat. Jadi saya rasa dah sampai dah. Cukup dah tu, kan? Sampai di sini. Okey, ada tak soalan? Ya. Tadi tu untuk lelaki saja dengan perempuan tak, ataupun perempuan letak di bawah susu? Itu terserah di bawah susu, kan di atas, di antara dada dengan pusat, di mana letaklah, ke atas sikit ke bawah sikit, tu tak jadi masalah. Jelasnya antara dada dengan pusat. Jadi letak, kalau kita rasanya letak di bawah susu kita, ya. Tapi jelasnya antara dada dengan pusat juga. Ya kalau umpamanya lelaki, dia turunkan sikit, macam tu je. Itu terserah pada kita. Atas perut. Di atas perut. Nak yang jelasnya antara pusat dengan dada. Antara pusat dengan dada. Jadi kalau kita nak letak di atas daripada perut kita, dekat ke dada kita, tak jadi masalah juga, kan? Antara dada dengan pusat juga. Jadi kalau kita perempuan rasanya lebih senang, lebih yakin gitu, dan lebih khusyuk gitu, letak di atas dada sikit, di atas daripada perut kita, dekat di bawah daripada nenen kita, tak apa. Tapi kalau umpamanya lelaki, dia turunkan sikit, itu pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Tapi yang jelas kalau mazhab Syafi'i, antara dada dengan pusat, pilihlah nak ke atas sikit kan, nak ke bawah sikit.